Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair. Qala Allah Ta'ala fi kitabil aziz ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina tawaffahumul malaikatu zalimi anfusihim qalu fima kuntum qalu kunna mustad'afina fil ard qalu alam takun ardullahi wasi'atun fatuhajiru fiha faulaika ma'wahum jahannam wasa'at masira. Dan orang-orang yang dimatikan oleh malaikat Allah, di waktu mana dia mati tersebut, dia mati dalam keadaan dia sedang buat zalim pada dirinya sendiri. Dia mati dalam keadaan tak sembahyang. Dia mati dalam keadaan dia tak tutup aurat. Mati dalam keadaan dia meninggalkan solat, ataupun mati dalam keadaan dia berbuat maksiat, langgar syariat Allah. Apabila dia masuk saja dalam kubur, malaikat tanya terus padanya, qalu fima kuntum, kenapa kamu mati sebegini rupa? Kenapa kamu mati dalam keadaan berbuat maksiat ini? Lalu dia jawab, qalu kunna mustad'afina fil ard. Malaikat, kami di kalangan manusia yang lemah di atas dunia dahulu. Lalu malaikat tanyanya balik, qalu alam takun ardullahi wasi'ah. Tidakkah Allah telah jadikan bumi Allah ini luas untuk kamu? Fatuhajiru fiha. Mengapa kamu tidak berhijrah sepanjang kamu hidup di atas dunia dahulu? Lalu dia terdiam. Malaikat jawab padanya, faulaika ma'wahum jahannam. Kesudahan kamu telah disediakan tempat neraka Jahannam. Wasa'at masira. Dan neraka Jahannam ini seburuk-buruk tempat penyudah bagi siapa yang melalui perjalanan hidup di atas dunia ini. Surah An-Nisa ayat yang ke-97. Yang dihormati pengurusi dan ahliatan kuasa masjid, yang dihormati para alim ulama, para asatizah, pimpinan-pimpinan di semua peringkat, muslimin dan muslimat sekalian. Pertamanya, marilah sama-sama kita mengaturkan rasa syukur yang tak terhingga kepada Allah di atas nikmat panjangnya umur kita ini. Di saat mana kita tahu kita telah diuji oleh Allah dengan ujian yang paling dahsyat setakat ini dah. Ujian yang disebut dengan COVID-19. Dalam jumlah yang ramai yang mati di Malaysia kita ini semenjak daripada tahun COVID-19 bermula sampai pada hari ini, yang mati kerana COVID saja seramai lebih kurang 36,000 nyawa yang mati. Kalau 36,000 ni, kalau orang yang di Jitra ni sunyi dah penduduk Jitra. Tak ada dah orang yang hidup lagi. Syukur pada Allah, dalam jumlah yang mati itu, nama kita tak tersenarai lagi. Nama kita masih lagi diberi peluang oleh Allah datang malam yang baik ini. Allah pilih kita untuk kita diberi lagi peluang untuk kita membetulkan jalan hidup. Rasanya kalaulah
kita di antara jumlah yang mati dalam 36,000 tersebut, malam ni di antara malam-malam yang penuh penyesalan dalam hidup kita. Malam ni di antara malam-malam yang kita rasa sayu sangat di dalam kubur. Kerana kita telah mati dan kita tak ada peluang lagi. Tapi Alhamdulillah, Allah tak namakan lagi nama kita. Walaupun kita tak mati kerana COVID, kita tak mati lagi disebabkan COVID. Tapi kita jangan fikir yang kita ni tak mati-mati dah. Walaupun kita tak mati kerana COVID, kita ni sekejap lagi akan mati juga. Ajal kita akan sampai. Masa kita akan sampai. Bila kita mati, kita tak boleh berfikir macam orang kafir berfikir. Macam orang munafik berfikir. Orang kafir dia berfikir bahawa hidup atas dunia ni nikmat yang perlu dirasai sungguh-sungguh sepanjang hidup atas dunia. Kerana orang kafir fikir bila mereka mati, mereka hilanglah nikmat yang ada atas dunia ini. Tapi kita orang mukmin tak. Allah tak ajar untuk kita berfikir dunia ni tempat nikmat. Allah ajar bila kita mati nanti baru kita nikmat. Selama mana kita hidup di atas dunia ini, kita hidup dengan keadaan penuh dengan ujian. Penjara bagi hidup orang mukmin. Dalam hadis Rasulullah sebut demikian. Ad-dunya sijnun lil mu'min wa jannatu lil kafir. Dunia ni merupakan penjara bagi orang mukmin dan dia menjadi syurga bagi orang kafir. Lalu apa yang perlu kita fikir dalam hidup kita? Dalam hidup kita, kita kena sentiasa fikir macam mana kita nak hidup lepas pada kita mati nanti. Ini sifat yang mesti sentiasa berkekalan dalam pemikiran kita. Bila Allah bagi peluang pada kita sekarang ini, kita mula kena fikir macam mana aku nak hidup malam pertama dalam kubur nanti. Pernah tak terbayang dalam pemikiran kita lah, di kalangan kita semua ni, kita fikir bila orang letak je jenazah kita dalam kubur sekejap lagi, waktu tersebut orang dah mula tinggal kubur kita. Kubur kita ni menjadi taman pada taman syurga ke menjadi kawah pada kawah neraka? Ada tak kita fikir demikian? Ataupun kita fikir 3 hari dah kita meninggal dunia dalam kubur. Saat tersebut bau badan kita. Tu badan kita ni dah 3 hari tak mandi. 3 hari dah dalam kubur. Tiba-tiba keluar ular di hujung kaki kanan kita. Ular sebesar tengkuk unta. Yang Rasulullah sebut mula membelit kaki kita. Na'udzubillah min dzalik. Pernah terbayang tak? Kita macam mana kita nak buat? Janganlah ular ini membelit tubuh badan kita. Sehingga kan kita ni semakin sempit dalam kubur. Pernah tak kita dalam terbayang duduk seorang-seorang menung, seorang-seorang termenung je kita bayang macam manalah kita ni tak selesai lagi sesi soal jawab. Dah setahun dah mati dalam kubur. Kubur kita pun dah tumbuh rumput dah atas kubur itu. Tak ada orang dah datang. Tapi tak selesai lagi sesi soal jawab kita dalam kubur. Macam mana kita nak buat agar sesi soal jawab ini selesai? Pernah tak terbayang dalam pemikiran kita, dalam kita duduk termenung seorang-seorang, macam mana nak buat bila kita bangun di padang mahsyar, nama orang lain ni semua dipanggil oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tiba-tiba nama kita tak dipanggil-panggil oleh Rasulullah untuk diminum di telaga Kausar. Macam mana kita nak buat sekarang? Sekarang, waktu mana kita sedang hidup sekarang ni, nak buat biar nama kita dipanggil oleh Rasulullah untuk kita minum di telapak tangan Rasulullah. Kita boleh duduk simpuh di sisi Rasulullah. Macam mana kita nak buat? Di saat mana melayang suratan amalan manusia, tiba-tiba kita terbayang tangan kiri kita ni terangkat. Tangan kiri je yang duk terangkat.
yang duk terangkat. Tangan kanan ni tak ternaik-naik. Tangan kanan kita. Macam mana kita nak buat agar tangan kiri kita jatuh, tangan kanan kita menegak naik? Para hadirin sekalian, kalau kita ada cara kita berfikir demikian, sampai kita fikir macam mana kita nak buat agar kita laju je di atas titian sirat, masuk terus dalam syurga Firdaus Allah, duduk sebelah dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mencium jari jemari Rasulullah, kucuk dahi Rasulullah, peluk tubuh badan Rasulullah. Kalau kita ada cara kita berfikir macam tu sekarang, maknanya kita di kalangan orang yang cerdik. Inilah secerdik-cerdik manusia yang disebut oleh Rasulullah, Al-Kayyis man dana nafsah wa amila lima ba'dal maut. Orang yang paling cerdik di kalangan kamu ni bukan orang yang rumah dia besar, bukan orang yang kereta dia mewah, bukan orang yang harta dia banyak. Orang cerdik di kalangan kamu ni orang yang hidup dia sentiasa dia fikir, macam mana aku nak lalui depan sekejap lagi ni, aku nak lalui perjalanan yang aku nak lalui ni, macam mana aku nak siapkan diri aku melalui saat mana aku dalam kubur sekejap lagi, melalui saat di padang mahsyar, melalui saat waktu mana kita untuk masuk dalam syurga Allah. Tapi kalau tiap hari dalam hidup kita fikir, celik je mata, mula fikir, nak makan kat mana hari ni? Mula kita fikir, nak makan apa hari ni? Yang lebih teruk lagi fikir, nak makan siapa hari ni? Yang hari-hari kita fikir demikian je, perjalanan hidup kita. Maknanya kamu sebodoh-bodoh manusia. Manusia yang bodoh Rasulullah sebut, wal ajis manittaba'a hawahu. Orang yang paling bodoh di kalangan kamu bukan orang yang tak ada PhD, bukan orang yang tak ada sijil, bukan. Orang paling bodoh di kalangan kamu orang yang hidup dia melayan hidup dia, melayan hawa nafsu dia. Kemudian dia letak angan-angan dengan Allah. Wa tamanna 'ala Allah. Kemudian dia berangan dengan Allah. Orang tanya dia tak semayang ke? Tak. Kenapa tak semayang? Aku penat, dia jawab demikian. Habis tu, kamu tak takut neraka ke? Kamu tak solat ni? Takut? Siapa kata tak takut? Habis tu, kamu nak jawab apa dia depan Allah nanti? Aku harap Allah fahamlah aku ni jenis penat, dia jawab demikian. Inilah sebodoh-bodoh manusia. Tuan-tuan, di antara kebodohan besar dalam hidup kita, ialah kita ni tak sedar umur kita sedang bergerak dan bergerak menghampiri kematian. Ini di antara kebodohan besar. Masa kita semakin dekat dengan saat untuk dipanggil menghadap. Tiba-tiba kita masih lagi hanyut dengan dunia. Hanyut lagi dalam hidup. Bila kita hidup di atas dunia ini, kita tak sedar. Orang tanya umur kamu berapa tahun sekarang? Berapa tahun umur kamu sekarang? Dia jawab, saya baru 32 tahun Ustaz. Kita jawab, tak. Umur kamu bukan 32 tahun. Dalam kalender Islam, umur kamu dah 33 tahun. Dah terlewat setahun. Kamu terlupa setahun perjalanan hidup kamu. Ada orang tanya pada dia, Pakcik, Makcik, umur berapa sekarang? Baru 64 Ustaz. Baru 64? Tak. Kita sebut bukan umur pakcik, makcik baru 64. Umur pakcik, makcik dah umur 67 tahun sekarang. Mengikut kalender Islam. Kalender Islam, kita nampak bahawa dianya cepat dibandingkan dengan kalender Masihi. Oleh kerana kita ni terlampau lama dalam hidup dengan kalender Masihi. Kita terlampau lama sangat hidup dengan fikir, kalau orang tanya, umur berapa? 64 tahun baru. Padahal dalam kalender Islam, umur kita dah 67 tahun. Masa kita ni bila-bila masa saja boleh dipanggil, untuk dipanggil menghadap di sisi Allah. Dalam tempoh di antara umur Rasulullah sebut, A'mar ummati baina sittin wa sab'in. Umur umat aku
di antara 60 tahun hingga 70 tahun di dalam hidup kami. Dalam hidup kita ni, tapi ramai di kalangan kita terlupa. Lalu alim ulama jadikan setiap setahun je alim ulama jadikan tarikh sebegini. Masuk saja di awal Muharram, alim ulama ingatkan dengan satu peristiwa yang besar yang berlaku yang disebut dengan hijratun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walaupun hijratul Rasul sallallahu alaihi wasallam ini tidak berlaku dalam bulan yang disebut dengan bulan Muharram, berlaku dalam bulan Rabiul Awal. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hijrah. Tapi alim ulama datangkan pada tarikh di awal Muharram ini dengan tujuan apa? Tujuan nak suruh kita sedar umur kita. Nak suruh kita ni sentiasa ingat masa kita semakin dekat. Masa hidup kita ni tak berapa lama dah dalam hidup ini. Jangan rasa seronok dengan hidup kita. Jangan kita rasa gembira dengan suasana kita ini. Kerana depan kita ni ada satu benda yang paling besar dalam hidup. Yang perlu kita lalui. Yang jauh lebih besar daripada dunia yang sementara ini. Yang besar kat depan kita ni apa dia? Ada lagi 3 alam yang perlu kita lalui. 3 lagi alam yang perlu kita lalui. Alam apa yang perlu kita lalui depan kita ni? Yang ketiga, alim ulama sebut alam barzah. Kita pernah lalui alam yang pertama sebelum daripada ni. Alam pertama dipanggil alam kandungan ibu. Ni alam yang pertama. Kemudian sekarang berada di alam kedua baru. Baru. Alam kedua baru dalam hidup kita. Alam apa dia? Alam fana. Alam yang hancur. Kullu man 'alaiha fan. Semua yang ada atas dunia ni akan hancur. Wa yabqa wajhu rabbika dzil jalali wal ikram. Yang kekal ialah Allah yang mempunyai ketinggian dan kemuliaan. Kita ni bakal hancur. Sikit-sikit lagi hancur dalam hidup kita. Proses hancur ni sedang berlaku sekarang. Buktinya kita semakin tak ada kawan. Semakin dah tak ada dah orang-orang yang dekat dengan diri kita. Dulu nama kita ni bukan main lagi meniti di bibir-bibir manusia. Tapi semakin kita nak tinggal dunia ni, tinggal kita, isteri kita. Lama-lama isteri kita pergi dahulu, tinggal kita je, seorang-seorang. Yang menyebut, anak-anak kita pun tak sebut dah nama diri kita. Tanda kita ni melalui proses kehancuran. Maknanya sekejap lagi kita akan mati. Masa kita semakin dekat untuk dipanggil menghadap di hadapan Allah. Kemudian Allah jadikan lepas pada kita hidup di dunia, kena hidup lagi di alam yang ketiga. Alam ketiga dipanggil alam barzah. Kita dengar siapa yang datang di kuburan kita. Kita nampak siapa yang mandikan jenazah kita. Kita rasa saat mana orang usung jenazah kita. Ni semua ni dipanggil alam barzah. Yang saya tak cadang nak cerita yang ni. Tapi hidup ke tak hidup di alam barzah? Hidup. Bal ahya'un. Allah sebut. Bahkan kamu akan hidup. Bal ahya'. Bahkan kamu hidup. Inda rabbihim yurzaqun. Di sisi Allah, mereka sedang diberi rezeki. Orang yang berjuang mati di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian kita kena hidup lagi di alam yang keempat. Alam keempat dipanggil alam mahsyar. Alam yang dikumpulkan balik. Bangun balik di padang mahsyar. Bila kita bangun, kita sibuk tanya. Di kalangan kita bangun dia, di padang mahsyar tu, masing-masing sibuk tanya. Man ba'athana mim marqadina. Siapa yang bangkitkan kita daripada tempat tidur kita semalam? Elok kita dalam kubur, tiba-tiba sekarang kita bangun. Dengar satu jawapan. Hadza ma wa'adar rahman. Inilah yang dijanjikan oleh Allah yang bersifat ar-Rahman. Wa sadaqal mursalun. Dan benar yang disebut oleh Rasul-Rasul dahulu. Ingat balik kita. Oh, dulu pernah dengar Ustaz Ahmad Dasuki pernah sebut ni tentang mengenai kebangkitan di hari mahsyar nanti. Nak mula ingat balik. Ni kan dalam surah Yasin kan? Kita tak jumpa ayat ni. Sah tak baca Yasin. Nak sebutnya, Allah cerita tentang mengenai bangun di padang mahsyar. Berakhir ke bangun di padang mahsyar? Tak lagi. Kita ada lagi satu alam yang kena kita sampai. Alam ni alam terakhir perjalanan pengembaraan sebagai manusia ataupun sebagai makhluk Allah yang kita lalui sampai di alam yang kelima tersebut dipanggil alam sa'idun au saqiyun. Alam bahagia ataupun alam celaka. Alam syurga ataupun alam neraka. Bila sebut syurga neraka,
Allah sebut terus, khalidina fiha abada. Kekal kamu dalam syurga sampai bila-bila. Sebut saja tentang neraka, sama juga Allah sebut, khalidina fiha abada. Kekal juga kamu dalam neraka sampai bila-bila. Ada lagi ke alam lepas tersebut? Tak ada dah. Para hadirin sekalian, kalau kita ni hidup dalam keadaan berfikir panjang je dalam hidup, mesti kita akan terbayang ada satu benda yang lebih bahaya daripada COVID yang akan kena depan nanti. Yang lebih teruk penyakit yang akan datang. Dan saya harap orang daripada Masjid Fatimatul Zahra, Syarifah Fatimah ni, tak ada seorang pun yang bila mati sekejap lagi kena penyakit. Penyakit apa dia? Penyakit menyesal tak sudah. Sekarang tak rasa lagi menyesal sebab tak mati lagi. Tapi kalau masuk dalam kubur kejap lagi, jangan ada seorang pun yang sebut di kalangan kita. Masuk je, letak je jenazah dalam kubur, tuan-tuan jangan sebut. Ibu-ibu jangan sebut kalimah ni. Sekejap lagi. Apa dia? Dia sebut pada malaikat, qala rabbi irji'un. Malaikat, tolong bagi tahu pada Allah, saya nak hidup balik. Saya nak hidup balik. Kenapa nak hidup balik? Dah masuk dalam kubur dah sekarang. Tiba-tiba sebut pada malaikat, qala rabbi irji'un. Malaikat, tolonglah bagi tahu pada Allah, saya nak hidup balik. Kenapa nak hidup balik? La'alli a'malu salihan fima tarak. Dia jawab, kalau saya boleh hidup balik, saya nak buat balik amalan soleh yang saya tertinggal waktu mana saya hidup sebelum daripada ini. Tuan-tuan jangan sebut. Nanti akan ditengking oleh malaikat. Malaikat akan sebut, kalla, jangan harap kamu boleh hidup balik. Innaha kalimatun huwa qailuha. Mulut dia sebut, kata nak hidup, nak hidup. Wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Sedangkan sekarang ni kamu sedang melalui barzakh sampai kamu dibangkitkan balik daripada mahsyar Allah Subhanahu wa taala. Ni kalimah yang Allah cerita tentang mengenai kenapa manusia ni bila masuk dalam kubur, dia ni orang Islam ni, bukan orang kafir ni. Orang Islam, dia tahu amalan soleh. Kalau dia tak tahu amalan soleh tu, tentu dia kafir. Yang disebut demikian. Bila masuk dalam kubur, tiba-tiba dia sebut, saya nak hidup balik. Kenapa dia nak hidup balik? Dia tak ambil kesempatan waktu mana diberi peluang oleh Allah untuk mengubah diri dia menjadi semakin baik dan semakin baik. Alim ulama jadikan tarikh sebegini dengan tujuan untuk melakukan perubahan dalam hidup kita. Nak suruh kita ni berubah. Jangan kita duduk kekal je begini, jangan. Siapa yang hidup kekal je begini, sekejap lagi masuk dalam kubur, dia akan menyesal. Tak payah masuk dalam kubur. Tengok malaikat maut je berdiri depan muka dia. Berdiri je malaikat maut depan mata dia tu. Malaikat selak je, hijab mata dia, nampak je malaikat. Dia sebut dekat malaikat. Dia bagi tahu kepada malaikat, laula akhartani ila ajalin qarib. Malaikat, boleh tangguh tak? Jangan bagi mati lagi. Sekejap malaikat. Bagi tahu kepada malaikat, saya tak nak mati lagi malaikat. Kenapa tak nak mati? Saya nak bersedekah sekarang. Fa'as-saddaqa. Saya nak bagi semua harta-harta saya sekarang ni. Saya nak bagi sekarang. Wa akum minas salihin. Sekarang juga saya nak menjadi hamba Allah yang saleh. Malaikat jawab terus, wala yu'akhirallahu nafsan iza jaa ajaluha. Malaikat sebut, Allah tak akan tangguh nyawa-nyawa seorang bila sampai masa sekejap lagi. Senang bahasanya, dah terlambat bro, katanya malaikat. Sekarang baru kamu nak minta tangguh, Allah nak bagi dah sekarang. Sekarang ni Allah sedang bagi pada kita kan. Kenapa saat mana Allah sedang bagi, kita tak ambil peluang untuk melakukan perubahan dalam hidup? Satulah kalau ada orang tanya, Ustaz, zaman Rasulullah mana ada sambutan ma'al hijrah? Zaman Rasulullah mana ada yang disebut dengan sambutan maulidin Nabi? Mana ada zaman Rasulullah yang disebut dengan sambutan Isra' wal Mi'raj? Tiba-tiba zaman sekarang ni ada sambutan-sambutan sebegini. Ataupun nama-nama sebegini. Kita jawab, kerana masa kita semakin jauh dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bila jarak kita ni semakin jauh,
hidup kita ni semakin senang untuk terlupa. Umur kita sendiri pun kita tak ingat. Bayangkan dalam hidup kita, kita boleh terlupa. Dalam hidup kita ni, kita tak sedar pun apa yang sedang berlaku. Nak tahunya jahilnya kita. Biarkan suasana ini dengan kejahilan ini menyebabkan kita akan menyesal di hadapan nanti. Kita dalam tubuh badan kita pun kita tak tahu. Rupa-rupanya ada kencing manis dalam tubuh badan kita. Kita tak tahu pun dalam tubuh badan kita ni ada darah tinggi rupa-rupanya. Dalam tubuh badan kita. Nak sebutnya apa dia? Jahilnya kita. Allah bila dia nampak kita ni jahil ataupun kita ni dalam keadaan yang hidup dalam keadaan ragu-ragu, Allah jadikan teguran demi teguran. Allah tegur dalam hidup kita. Allah ingatkan. Allah ingatkan pada diri kita ni cara Allah tegur. Yang terakhir, tegur yang Allah tegur berlaku COVID. COVID ni teguran, betul-betul tegur. Kalau orang tak celik lagi mata, orang kita masih lagi dengan sifat tolol sebelum daripada ni, berkekalan dengan sifat lama kita, memang kita akan musnah nanti. Allah akan jadikan kemusnahan yang besar. COVID ni betul-betul Allah nak ajar. Sebelum daripada ni, aku dah bagi tahu dah pada kamu. Ada makhluk yang jahat. Namanya syaitan. Namanya syaitan. Dia tak nampak. Jahat. Syaitan ni betul-betul jahat. Dia akan ganggu hati kamu. Dia akan ganggu tubuh badan kamu. Tapi kamu tak percaya. Tiba-tiba Allah jadikan COVID. COVID ni tak nampak. Kenapa kamu boleh percaya dengan COVID? Pakai face mask. Semayang renggang-renggang dahulu. Kenapa COVID kamu boleh percaya? Syaitan kamu tak percaya dengan aku kata. Jahat COVID, mati je kamu. Jahat syaitan, masuk neraka kamu. Sama-sama tak nampak dia. Tapi nak sebutnya, terpedaya. Hidup kita ni terleka. Bila kita hidup terleka, terpedaya, Allah jadikan peristiwa ini. Nak suruh kita masuk dalam tahun kalender Islam. Bila masuk dalam tahun bulan Muharram ini, Allah jadikan bulan ini juga bulan yang diharamkan dalam Islam. Bukan sekadar bulan Zulkaidah, Zulhijjah saja. Bukan sekadar bulan Rejab saja. Di antara bulan haram. Tapi Allah jadikan bulan haram, salah satunya yang besar lagi dalam hidup, bulan Muharram ini, bulan haram dalam hidup kamu. Dengan tujuan apa? Tujuan nak suruh kamu betulkan jalan hidup. Betulkan jalan hidup ni. Hidup ni nak ke mana sebenarnya? Nak tuju ke mana? Sehingga kan ahli ulama ambil peristiwa Hijratul Rasul untuk dijadikan pengajaran dalam bulan ini. Hijrah Rasul ni dengan tujuan nak suruh hidup kitanya ambil pengajaran, ambil belajar daripada peristiwa hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hijrah Rasul ni mengajar pada kita beberapa kelompok manusia yang mesti kita menjadi orang yang betul-betul dengan Allah dan juga Rasul. Bila Rasulullah suruh diturunkan perintah hijrah, oleh kerana di saat mana tekanan yang teruk, sahabat-sahabat tanya Rasulullah, "Mata nasrullah?" Bila Allah nak bagi pertolongan pada kita ya Rasulullah? Lalu Allah turunkan ayat Quran, jawab kepada pertanyaan sahabat-sahabat, "Ala inna nasrallahi qarib." Pertolongan Allah ni dekat. Dekat apa dalam keadaan yang sahabat-sahabat tak boleh makan, sahabat-sahabat dikepung dengan kekuatan ekonomi dia dan tak boleh berniaga dengan orang, kemudian orang tak boleh berniaga dengan mereka. Dalam keadaan kepungan sebegitu, yang orang kita sekarang bicarakan tentang soal ekonomi, inflasi dan sebagainya. Tiba-tiba keluar arahan supaya berhijrah ke kota Madinatul Munawwarah. Sahabat-sahabat bila dengar saja berhijrah ke Madinah, lalu masing-masing mula berpindah, bergerak. Sahabat-sahabat mula tinggal kampung halaman. Sayang Allah sajalah yang tahu. Suhaib Ar-Rumi, di antara sahabat yang kalau kita baca dalam sejarah, di antara orang kaya di kota Mekah. Kaya dia. Dia ada pasar raya yang banyak. Kedai-kedai runcit yang banyak. Tinggal. Pergi ke Madinatul Munawwarah. Sampai di Madinah, Rasulullah bangun. Rasulullah sebut, "Rubiha Suhaib. Rubiha Suhaib. Wa rubiha Suhaib." Turun ayat Quran. "Wa minan nasi man yashri nafsahu ibtigha'a mardatillah." Ada di kalangan manusia sanggup dia jual segala-gala dalam hidup dia untuk mendapatkan keredaan Allah. Sahabat-sahabat yang lain mula berhijrah.
Sampai di kota Madinatul Munawwarah, masing-masing sebut, Alhamdulillah, kita datang kerana Allah dan juga Rasul. Ini kumpulan yang pertama yang datang. Kemudian datang pula kumpulan yang kedua. Bila sampai di Madinah, tuan-tuan jangan jadi kumpulan kedua. Bila sampai di Madinah saja, sahabat ada yang sebut kita datang kerana Allah kan. Sampai orang Ansar menolong orang Muhajirin, masing-masing jadi adik-beradik. Ada yang tawarkan isteri dia mempunyai isteri dia 4 orang. Pilih di antara isteri dia untuk dijadikan pasangan hidup. Sahabat jawab, tak, kami bukan nak pada pasangan hidup. Tapi kami nak ditunjukkan di mana pasar di kalangan kami dan kami nak meniaga. Itu cerita panjang dalam perbincangan sahabat-sahabat. Tapi ada kumpulan yang kedua datang. Dia sebut, saya tak datang kerana Allah. Saya tak datang kerana Rasulullah. Habis kamu datang kerana apa? Sahabat yang lain tanya, kamu datang kerana apa? Dia jawab, kerana tunang saya datang. Tunang saya datang. Tunang saya letak, kalau kamu tak datang, nescaya saya akan kahwin dengan orang lain. Saya bimbang, saya tak dapat tunang dengan dia. Saya tak dapat kahwin dengan dia. Saya datang. Bila sebut saja begitu, lalu dia sebut pada Rasulullah. Ya Rasulullah, ada orang yang datang, tidak kerana kamu, tidak kerana Allah. Tapi dia datang ke Madinah ini, betul-betul dia datang kerana tunang dia datang. Dia panggil hijrah Ummu Qais. Bingkah bangun Rasulullah. Rasulullah sebut terus, innamal a'malu bin niyat. Rasulullah sebut demikian. Setiap amalan ini disandar pada niat. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih, fahijratuhu ila Allah wa rasulih. Wa man kanat hijratuhu lid dunya aw imra'atin yankihuha, fahijratuhu ila ma hajara ilaih. Rasulullah sebut terus, siapa yang berhijrah kerana Allah dan juga Rasul, dia dapat Allah dan juga Rasul. Tapi kalau siapa yang datang kerana yang disebut dengan dunia, ataupun kerana perempuan yang dia ingin kahwin dengan perempuan tersebut, dia akan dapat dengan hajat yang diinginkan itu, dia tak dapat Allah dan juga Rasul. Rasulullah sebut, dan hadis ini menjadi hadis asas dalam mazhab Imam Syafi'i kita. Sebab tu bila kita nak semayang, kita kena baca niat. Kita bukan baca niat, kena ada niat. Bila kita nak puasa, kena niat. Bila kita nak buat haji, semua dia niat. Kerana apa dia? Dasar pada hadis ini. Hadis yang paling asas, yang perlu dipahami di kalangan kita. Kemudian, yang lebih malang lagi, Rasul berlaku, waktu mana berlakunya hijrah ni, saya nak ringkaskan saja. Dalam peristiwa ni, di saat mana Rasulullah dah sampai di kota Madinah, sahabat-sahabat sampai di kota Madinah, ada lebih kurang 7 orang yang tak datang ke kota Madinah. Disebut dalam sirah Ibn Hisham, dicerita tentang mengenai ada yang dia tak pergi. Dia orang Islam, tapi dia tak pergi ke Madinah. Dia duduk di Mekah. Bila orang tanya pada dia, kenapa kamu tak pergi ke Madinah? Dia jawab balik, kalau pergi ke Madinah, projek apa dapat? Dia tanya. Kalau pergi ke Madinah, ni harta benda kita ni, siapa nak jaga? Kalau kita pergi ke sana, bagaimana dengan kerjaya kita, kehidupan kita? Dia orang Islam. Dia semayang ke? Dia semayang. Dia puasa ke? Dia puasa. Tapi kenapa dia tak pergi ke Madinatul Munawwarah? Kerana dia terikat dengan dunia yang dia ada ini sendiri. Terikat dengan dunia ni bahaya, para hadirin sekalian. Saya nak sebut di kalangan kita yang demikian. Yang lebih malang lagi, bila berlaku perang Badar, dia telah membantu Abu Sufyan untuk menentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia bagi keuangan, dia bagi kuda, dia bagi kelengkapan perang untuk lawan Rasulullah. Dalam keadaan bila dia bersiap, kemudian Abu Sufyan dah bersiap bergerak, tak cukup dengan dia saja yang dia telah bagi sumbangan tadi, dia turut serta untuk lawan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Datang lawan Rasulullah. Ni zaman kita pun sama ni. Orang Islam lawan orang Islam dipanggil. Yang namanya Islam. Yang namanya Islam lawan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bila datang saja Rasulullah diberitahu, 7 orang ni telah datang. Malaikat Jibril bagi tahu pada Rasulullah, mereka datang ya Rasulullah. Rasulullah panggil sahabat-sahabat. Rasulullah sebut pada sahabat-sahabat, pastikan mereka ini berjaya dibunuh dalam perang Badar ini.
7 orang ni mesti dibunuh. Bila berlakunya perang tersebut, berjaya dibunuh. Seorang-seorang dibunuh. Bila selesai saja perang Badar itu, selesai saja, Rasulullah panggil sahabat-sahabat, gali lubang. Rasulullah sebut asingkan. Gali lubang besar. Rasulullah suruh sahabat, tarik jenazah ni, heret jenazah ni, humban ke dalam lubang tersebut. Tarik seorang-seorang. Selesai saja humban, Rasulullah pergi berdiri depan kubur, depan lubang semua. Rasulullah cekap pinggang. Rasulullah panggil, ya fulan, ya fulan, ya fulan, halimmu ila dunyakum. Wahai fulan, wahai fulan, wahai fulan, kejarlah dunia. Inilah nilai dunia yang kamu inginkan dalam hidup kamu. Nak sangat dunia, boleh? Nak dunia sangat, berebut sangat jawatan, nak sangat harta benda. Ni yang kamu dapat. Sayyidina Umar datang. Sayyidina Umar cuit Rasulullah. Ya Rasulullah, kamu berucap depan mayat-mayat ni, mereka dengar ke ya Rasulullah? Jenazah ni dengar ke ya Rasulullah? Rasulullah kata, walaupun jasad dia tak dengar, ruh dia sedang mendengar apa yang sedang aku ucapkan sebentar tadi. Lalu turun ayat Quran yang dibaca di awal-awal tadi. Innal ladzina tawaffahumul malaikatu zalimi anfusihim. Orang-orang yang dimatikan oleh malaikat Allah, di saat mana dia sedang melakukan kezaliman pada dirinya sendiri. Mati dalam keadaan buat zalim. Ramai orang kita ni begitu, Pak Rahman sekalian. Saya nak minta sangat, janganlah kita ni di antara orang yang mati sekejap lagi dalam keadaan buat zalim pada diri sendiri. Kita tanya siapa yang buat zalim pada diri sendiri, Ustaz? Orang yang mati dalam keadaan buat zalim pada diri sendiri. Dia dengar azan, dia tak datang sembahyang berjemaah. Dia zalim. Dia tak boleh sebut, padan muka tu imam aku tak datang. Dia tak boleh sebut macam tu. Dia kena sebut, padan muka aku kan aku tak datang. Siapa yang mati dalam keadaan zalim pada diri sendiri? Mati dalam keadaan tak boleh baca Quran. Saya nak pesan elok-elok pada malam ni ya. Jangan ada seorang pun di kalangan kita yang mati sekejap lagi tak boleh baca Quran. Jangan. Tuan-tuan yang tak boleh baca Quran, pastikan umur tuan-tuan panjang-panjang dan tak mati-mati tuan-tuan. Jangan mati. Kalau tuan-tuan mati di saat mana tuan-tuan tak boleh baca Quran, tuan-tuan masuk dalam kubur kejap lagi, confirm tak lepas menghadap depan Allah. Tak lepas. Tak percaya cuba try mati, tak percaya. Nak tahu lepas ke tak lepas. Masuk dalam kubur kejap lagi je, malaikat tanya terus, Quran boleh baca Quran? Quran boleh baca? Tak boleh malaikat. Quran tak boleh baca. Kamu buat apa di atas dunia? Umur kamu 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun kamu hidup, 70 tahun kamu hidup, gagak, tak boleh baca Quran. Kamu buat apa di atas dunia? Hanya soalan macam tu. Quran tak boleh baca? Tak boleh. WhatsApp boleh. WhatsApp boleh baca, Quran tak boleh baca. Beria dia dalam grup WhatsApp. Tiap-tiap hari ada je benda yang dia nak provoke orang. Nak sebutnya bagaimana manusia ni zalim pada diri sendiri. Siapa yang zalim pada diri sendiri? Dia mati dalam keadaan dia tak duduk dengan para alim ulama. Tak kenal pun alim ulama. Bahkan yang lebih teruk lagi, dia caci maki para alim ulama. Jangan tuan-tuan. Tak berbaloi hidup. Siapa yang hidup dalam keadaan demikian? Saya dalam kesempatan yang terbatas ini, kalau tuan-tuan tanya, Ustaz, macam mana saya nak suruh saya selamat, Ustaz? Biar kita ni semua selamat. Dalam kita nak mengharungi masa yang mendatang nanti. Saya sebut, tolong jaga 3 perkara ni, tuan-tuan. Sebelum kita menghadap depan Allah, 3 perkara ni, tolong betul-betul kita terjadi dalam hidup kita. Yang pertama, keyakinan hidup ini jangan berbolak-balik dengan Islam. Ni dalam hati masing-masing. Tak ada orang boleh tolong hati kita, kecuali kita sendiri. Tolong hati ni biar tetap dengan Islam. Tuan-tuan jangan percaya dengan nasionalis. Dia menipu kita, tuan-tuan. Tuan-tuan jangan percaya dengan sekularis. Dia tak boleh tolong kita dalam kubur sekejap lagi. Tuan-tuan jangan terlibat dengan liberalis. Segala ism-ism yang menakutkan dan menggerunkan itu. Pahaman-pahaman yang selain daripada Islam jangan terima. Sentiasa dalam hati kita ni sebut
Inna ad-dina indallahil Islam. Hanya yang diterima di sisi Allah ialah Islam. Tak ada agama yang diterima dalam hidup ni kecuali Islam. Dan mesti kita jadi seorang mukmin. Jangan kita jadi orang munafik. Na'udzubillah min dzalik. Saya kena betul terang malam ni. Saya nak sebut juga. Setengah di kalangan kita cukup takut. Dia sebut tentang munafik. Ustaz, nanti tuduh orang tu munafik. Bukan. Kita nak sebut ciri-ciri orang munafik. Jangan jadi munafik. Jangan jadi talam dua muka. Jangan. Orang munafik ni, ada orang kita, kalau dia sebut pada diri dia, engkau ni macam orang kafir. Dia marah terus. Apa kafir-kafir ni? Jangan sebut kafir-kafir. Habis tu, engkau macam munafik. Munafik ringan sikit disebut. Padahal munafik ni lebih dahsyat daripada kafir. Allah sebut dalam Quran, innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Orang munafik ni tempat dia di dasar api neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan terlibat menjadi orang munafik. Zaman Rasulullah ramai demikian. Munafik ni berakhir ke? Tak. Sampai hari ni ada orang munafik. Orang munafik ni depan kita dia elok. Belakang kita ditikam balik kita. Allah dah sebut dah dalam Al-Quran Karim perangai orang munafik. 5 ayat je cerita orang mukmin dalam surah Al-Baqarah. Mula-mula surah Al-Baqarah kita baca tu, start daripada Alif Lam Mim, zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Sampai ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. 5 ayat cerita tentang orang mukmin. 2 ayat je cerita orang kafir. Innal ladzina kafaru. Start daripada ayat tersebut. Tapi 21 ayat alim ulama sebut, lepas mai sebut, semua cerita perangai orang munafik. Wa idza qila lahum la tufsidu fil ard qalu innama nahnu muslihun. Dikatakan pada mereka, bila kita sebut pada mereka, jangan buat khianat jangan buat khianat atas muka bumi. La tufsidu fil ard. Dia jawab, kami ni orang paling baik atas muka bumi. Tapi Allah jawab, ala innahum humul mufsidun. Mereka itulah yang jahat. Allah sebut demikian. Mul mufsidun walakin la yash'urun. Tapi mereka tak ada perasaan. Allah cerita demikian. Ni orang munafik. Wa idza laqul ladina amanu qalu amanna. Kalau mereka berjumpa dengan orang-orang beriman ni, mereka buat gaya macam sama-sama kami beriman pada Allah. Tapi Allah sebut wa idza qalau ila syayatinihim. Kalau mereka paling pada puak-puak syaitan mereka, qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Kami berserta dengan kamu. Kami kelentong je tutup lebay tersebut. Lalu Allah jawab, Allahu yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun. Allah lah yang mengkelentongkan mereka dan Allah biarkan mereka dalam kesesatan dan mereka dalam keadaan terpinga-pinga dalam kehidupan kegelapan yang demikian. Allah cerita ni munafik. Kita mesti jadi orang mukmin. Saya nak sebut mesti jadi orang mukmin, tuan-tuan. Dan kena bersungguh-sungguh untuk menjauhkan sifat munafik itu daripada diri kita. Dan munafik ni cerita panjang dalam masyarakat kita ni. Kerana itulah kita jangan pelik sekarang orang Islam, kita dengar orang Islam hina agama Islam. Bukannya orang Islam kita jawab, ni orang munafik. Orang Islam mana berani nak hina agama sendiri? Ada. Bila dia ni munafik, tentu dia berani hina Islam, caci maki Islam, kata berbagai-bagai cara pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para alim ulama. Yang ni kena pastikan diri kita, keluarga kita jangan jadi munafik. Pastikan hati keluarga kita sentiasa beriman pada Allah. Lalu kita baca doa, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinika wa ala ta'atika subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Baca ulang dan doa ni. Saya harap orang Kausadi ni jangan tinggal baca doa ni, biar tetap hati kita ni. Sampai bila? Sampai dekat nak mati tu, syaitan datang menjelma arwah ayah kita. Dia menyamar menjadi arwah ibu kita. Dia sebut, anakku jangan mati dalam Islam, ni mati bersama dengan Abah. Abah mati dalam Yahudi. Kalau kamu nak selamat, kamu mati dalam Yahudi. Kamu akan selamat waktu mana kamu lepas pada kematian nanti. Bila kita cuba nak mengucap juga, syaitan menyamar menjadi arwah ibu kita. Yang Rasulullah sebut ni, menyamar
dia bayangkan dada dia, ditunjuk dada dia. Anakku, dada ni pernah menyusukan kamu. Waktu mana kamu kecil-kecil dahulu. Jangan mati dalam Islam. Mati bersama dengan Umi. Mati bersama dengan Mama. Mati bersama dengan Mak. Mak mati dalam Kristian. Kalau kamu nak selamat, kamu mati dalam Kristian. Jangan tuan-tuan. Tapi saya percaya, syaitan Jitra ni tuan-tuan, syaitan Kedah ni, dia tak sebut mati dalam Yahudi. Dia tak akan sebut. Orang Kedah mana kenal Yahudi. Kita mana kenal orang Kristian. Kita tak peduli pun pada Kristian. Tapi tunggu kejap lagi. Tunggu kejap lagi. Dia akan sebut apa dia? Anakku, matilah kamu dalam Islam liberal. Dia sebut. Matilah kamu dalam Islam nasionalis. Matilah kamu dalam Islam sekularis. Kita dengar Islam juga ni, mati je lah. Kita sebut. Padahal Allah dah pesan, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan biarkan diri kamu mati kecuali saat mana kamu mati, kamu betul-betul orang Islam. Jangan jadi orang munafik. Jangan jadi orang yang selain daripada Islam, jangan. Yang ni mesti kekal dalam jiwa kita. Ni kalau ada orang yang sebelum daripada ni, dia percaya tak percaya pada Islam, yakin tak yakin dengan Islam, tolong ubah sekarang. Tolong ubah sekarang. Tak selamat yang tak yakin dengan Islam. Orang kita mana yakin dengan Islam? Ramai mana orang kita, kita tanya pada dia. Bila pergi ke bank, pegawai bank tanya, nak buat loan cara Islamik ke cara konvensional? Dia tanya balik pegawai bank sebut. Mana yang untung? Dia tanya. Mana yang untung? Dia tak yakin dengan Islam. Orang kita tanya dia, tak hantar nak belajar Quran ke? Tak hantar nak menghafal Quran ke? Dia tanya balik, ada masa depan ke? Dia tanya. Nak kerja benda, kalau belajar agama semua. Tengok orang kita tak yakin dengan Islam. Orang Islam ni. Orang Islam ke orang apa? Yang digambarkan ini. Nak sebutnya gambaran keyakinan hidup. Tu belum lagi cerita tentang politik Islam. Tentang kehidupan kita dengan Islam. Bahkan orang kita pisah di antara agama dan kehidupan. Padahal mana ada pemisahan di antara agama dan kehidupan yang diajar oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajar hidup ini, segala benda yang kita buat semua dengan agama. Masuk tandas dengan agama. Hatta kita tidur dengan agama. Cungkil gigi ni pun dengan agama. Dengan masuk makanan dalam mulut dengan agama. Segala benda yang kita buat semua dengan agama. Ini kehidupan orang mukmin yang mesti diserak dalam jiwa kita, keyakinan hidup dengan Islam. Yang pertama. Yang kedua, dalam proses hijrah diri yang tuan-tuan, yang saya perlu lakukan, buatlah perubahan dalam hidup kita terhadap ibadah kepada Allah. Ibadah kita pada Allah. Ibadah apa yang kena jaga sungguh? Sembahyang. Bayang. Ayah-ayah, ibu-ibu, betul terang je. Kita ni semakin lama solat, semakin khusyukkah? Ataupun semakin lama solat, sama je solat kita. Betul terang je dalam hidup. Semakin lama solat, yang lebih teruk lagi semakin lama solat, semakin jauh dengan Allah. Sepatutnya kita ni, semakin kita berusia, semakin berebut sah yang pertama. Semakin kita ni semakin dekat umur kita, dekat dengan Allah. Tiap kali mana solat tu menggigil tu badan kita. Menangis teresak, basah tempat sujud kita. Tapi cuba tanya diri kita, berapa kali dalam solat kita solat sampai basah janggut-janggut kita? Berapa kali betul terang dalam hidup kita? Semenjak kita berdoa ni, berapa kali menggigil-gigil tu badan kita dalam doa-doa kita? Dalam hidup kita ni, berapa kali kita baca Fatihah je mengalir mata? Sewaktu mana rukuk, tiba-tiba jatuh air mata. Kerana saat mana kita rukuk dan sujud pada Allah. Berapa kali? Kita tak banyak dalam hidup kita. Tak banyak. Dalam hidup kita, kita banyak fikir tentang dunia saja. Kita menangis. Bila kita tak dapat bonus. Misalnya. Kita menangis. Bila anak tak balik kampung. Kita menangis kerana dunia. Jarang kita menangis kerana takut terhadap akhirat Allah. Bangun malam-malam berapa kali dalam sujud kita,
Sujud, semayang tahajud kita. Saat mana kita rasa, ni tahajud terakhir dalam hidup kita. Berapa kali dalam hidup kita? Nah, ubah ayah-ayah, ibu-ibu. Kalian dah usia 60 tahun. Ibu-ibu dah usia 60 tahun. Masa kita ni tak payah berangan-angan lagi dunia. 60 tahun dah, tak payah berangan lah nak jadi Perdana Menteri lagi. Dah umur 60 tahun dah kita. Masa kita pun dah semakin dekat dah dengan menghadap depan Allah. Solat. Solat apa yang kena jaga sangat? Solat fardu. Jangan tinggal lah ayah-ayah, ibu-ibu. Solat fardu ni 5 waktu. Bukannya 2 waktu. Ada lagi orang kita usia 60 tahun dah dalam hidup dia. Semayang masih lagi 3 waktu saja. 2 waktu dia tinggalkan. Bukan demikian dalam hidup kita. Masa sekarang ni, masa kita qada dan qada. Masa yang pernah kita tinggalkan sebelum daripada ni. Solat. Solat apa lagi yang kena jaga? Solat berjemaah. Solat berjemaah ni jaga betul-betul dalam hidup kita. Solat apa lagi? Dah usia 60 tahun, solat tahajud malam. Percaya dah, ingat betul-betul yang saya sebut ni. Siapa yang dijaga solat tahajud malam, dia berbangga dalam kubur sekejap lagi. Sekejap je lagi. Bila dalam kubur, hari pertama dalam kubur tu, kubur dia jadi luas, lapang. Berubah menjadi warna hijau yang cantik. Kemudian tumbuh rumput-rumput yang wangi sangat bangunan rumput-rumput tersebut. Sampai terus ke tempat dia dalam syurga Allah. Allah tunjuk. Dia tanya malaikat. Malaikat datang daripada mana? Yang warna hijau yang cantik. Kemudian rumput-rumput yang tumbuh ini malaikat. Hari pertama dalam kubur. Malaikat jawab, ini daripada tahajud yang kamu bangun sewaktu mana kamu hidup di atas dunia. Jangan tertinggal ayah-ayah, ibu-ibu. Umur 60 tahun, mana masuk pejabat dah pun. Kalau pergi pejabat pun orang halau balik dah sekarang. Nak sebutnya orang tak nak dah dengan kerja kita. 60 tahun dah dalam hidup. Kenapa susah lagi untuk datang subuh berjemaah? Masalah apa lagi dalam hidup kita? Untuk nak duduk je. Lepas pada subuh, i'tikaf di masjid ini sampai naiknya cahaya matahari. Rasulullah sebut kan, orang mukmin ni pagi-pagi sebelum subuh dia dah berkejaran datang ke masjid. Berebut seharian tamu. Baca Quran. Lepas tu semayang subuh berjemaah. Lepas tu duduk i'tikaf. Dengar tazkirah, dengar kuliah, baca Quran ramai-ramai. Sampai isyraq. Naiknya cahaya matahari. Dia pun mula solat 2 rakaat. Hari tersebut. Kemudian dia meninggal dunia pada hari itu sebelum daripada maghrib. Dia meninggal dunia. Dia masuk dalam kubur. Terus ke dalam syurga Allah SWT. Susah sangat ke nak buat yang tu? Dalam hidup kita. Solat. Saya nak sebut solat. Jaga. Yang kedua, baca Quran. Saya sebut tadi, jangan tak boleh baca Quran. Yang tak boleh baca Quran, datang jumpa dengan AJK masjid. Bagi tahu kepada AJK, tuan, saya tak boleh baca Quran. Menangis je dia. Sebut terus, isteri saya tak boleh baca juga. Anak-anak saya tak boleh baca juga. Kami satu keluarga tak boleh baca Quran. Menangis dia. AJK umum terus. Hari Jumaat dia umum. Mana-mana ahli qaryah yang tak boleh baca Quran tadi, senarai. Tulis nama dia. Kemudian alamat dia. Mana-mana ahli jawatan kuasa, di mana ahli qaryah yang dah boleh baca Quran, tolong daftar. Bagi nama, bagi nombor telefon, sedarakan mereka. Jadikan mereka adik-beradik di antara satu sama lain. Ini cara dalam hidup kita. Tolong orang yang nak mati. Bagi tahu kepada AJK elok-elok. Bagi tahu dalam keadaan tersusun, sebut, saya tak boleh baca Quran. AJK jangan pula jawab, bertenang. Sebenarnya saya pun tak boleh baca juga. AJK sendiri tak boleh baca. Buat malu je kita. Jaga rumah Allah, Quran tak boleh baca. Malu kita. Jangan. Biar kita berlumba di kalangan kita dengan Quran. Yang ketiga, zikir selawat pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lakukan perubahan ini. Kalau nak buat yang ni, zikir kepada Allah. Biar kita dikenali di sisi Allah. Berzikir ni biar banyak. Biar lebam bibir kita ni. Biar kita ni betul-betul zikir. Sebab Allah sebut, kalau kamu nak suruh aku kenal kamu, nak suruh aku ingat pada kamu, kamu zikir pada aku. Fazkuruni azkurkum. Allah sebut jelas. Allah jawab terus. Kamu zikir pada aku,
aku akan ingat di kamu. Dalam hidup kita ni, tak payah bersusah-susah dah. Nak cari yang nak rapat diri dengan yang berhormat. Tak perlu dah. Tak perlu dah dalam hidup kita nak rapat dengan yang disebut dengan ketua itu. Orang kaya ni, selebriti itu. Tak perlu. Dalam hidup kita ni, ayah-ayah, ibu-ibu, di antara orang yang perlu sangat untuk kita rapat dengan Allah. Dalam hidup kita ni berusaha biar Allah kenal kita. Sampai peringkat doa kita didengari di sisi Allah. Macam mana nak suruh sampai peringkat segala benda hidup kita ni jadi rapat dengan Allah? Kita sentiasa berzikir. Zikir yang mudah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, afdaluz zikr la ilaha illallah. Seafdal zikir la ilaha illallah. Itu je kalimah. Kalau payah lagi, sebut subhanallah walhamdulillah wallahu akbar. Dan sebaik-baiknya setiap sekali pagi, malam, sekali kita sebut Sayyidul Istighfar. Sayyidul Istighfar ni biar di bibir kita. Rasulullah ajar demikian. Allahumma anta rabbi. Ya Allah, kamu Tuhan aku. Khalaqtani, kamu yang ciptakan aku. Wa ana abduka. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta. Tidak ada Tuhan melainkan kamu. La ilaha illa anta khalaqtani, kamu yang jadikan aku. Wa ana abduka, aku ni hamba kamu ya Allah. Wa ana ala ahdika, aku ni dalam janji dengan kamu ya Allah. Wa wa'dika, aku akan tunai seupaya mungkin ya Allah. Mastata'tu, seupaya mungkin aku akan buat dalam hidup aku. A'udzubika min syarri ma sana'tu, lindungilah aku daripada kejahatan yang sering kali aku lakukan dalam hidup aku. Abu ulaka, banyaknya nikmat-nikmat yang kamu kurniakan padaku. Tapi sayang, wa abu ubi zambi, banyak pula dosa yang aku lakukan pada kamu ya Allah. Faghfirli, tolong ampunkan dosa aku ya Allah. Fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta, kerana tak ada orang yang boleh ampunkan dosa ini kecuali kamu ya Allah. Sebut mengalir air mata. Sekali je Rasulullah kata mutayaqinan, kamu sebut penuh keyakinan. Pagi-pagi lagi sambil-sambil berjalan balik daripada masjid ni, daripada masjid je, kita berjalan je, sebut Allahumma anta rabbi, la ilaha illa anta, khalaqtani, wa ana abduka, wa ana ala ahdika, wa wa'dika, mastata'tu, a'udzubika min syarri ma sana'tu, abu'u laka bi ni'matika alayya, wa abu'u bi dhanbi, faghfirli, fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Sambil begitu je kita sebut. Hari itu sebelum maghrib sampai ajal kita. Rasulullah sebut masuk kubur terus ke dalam syurga Allah SWT. Nak sebutnya penuh keyakinan. Demikian kita lepas pada maghrib. Lepas pada maghrib kita sebut sekali lagi. Rasulullah kata sebelum mana subuh. Sebelum mana subuh meninggal dunia kita malam ni. Masuk dalam kubur, dalam terus ke dalam syurga Allah SWT. Allah dah ampun dah dosa-dosa kita yang lalu dalam hidup. Kemudian selawat pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selawat ni jangan berhenti. Peluang dalam hidup kita menambahkan pahala yang banyak. Selawat nak suruh rapat dengan Rasulullah. Kerana sekejap lagi kita akan berjumpa dengan Rasulullah. Sekejap je lagi. Kalau kita tak berselawat pada Rasulullah, macam mana Rasulullah nak kenal kita dalam hidup kita? Salah satu cara nak suruh kita selamat, dia bangun di padang mahsyar nanti, nama kita dipanggil oleh Rasulullah. Sebanyak mungkin di bibir kita ni selawat. Berhenti-berhentilah cakap hal dunia. Orang datang jumpa dengan kita bagi tahu, kamu nak tak projek ni? Projek ni untung berjuta-juta ni. Ni bilion-bilion ni. Misal contoh, yang cerita yang terbaru ni kan, kapal 6.8 bilion ke? 6.08 bilion. Kapal yang tak serah-serah lagi ni. Nak sebutnya, orang sebut cerita projek-projek besar. Saya tak nak. Saya fikir sekarang, macam mana saya boleh masuk dalam syurga Allah SWT. Tanya je, orang yang cerita ada kita tu, cerita tentang projek dunia ni, kita tanya dia, kalau saya mati, saya boleh masuk syurga tak? Tanya je soalan tu. Moga-moga kita akan sedar, perjalanan kita tak berakhir dengan dunia, tapi mesti berakhir dalam syurga Allah. Ni kita kena letak demikian dalam hidup kita.
Dengan cara macam mana? Selawat. Selawat pada Rasulullah. Tak adalah amalan yang Allah turut serta buat di atas dunia ini. Bila Allah arahkan, lakukan suatu perbuatan, Allah sebut, dia turut serta buat. Kecuali selawat. Selawat dia. Allah suruh kita semayang, tapi Allah tak sebut dia semayang. Allah suruh kita keluarkan zakat, Allah tak sebut dia turut keluar zakat. Tapi bila Allah suruh kita selawat, Allah sebut, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Tengok Allah sebut, aku Allah, innallah. Allah sebut aku Allah, yang bukan dengan Allah wa malaikah, dan juga malaikat-malaikat yusalluna 'alan nabi, berselawat ke atas nabi. Ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Orang mukmin, kamu selawat biar banyak pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ni 3. Yang keempat ni lain sikit. Saya nak sebut. Tolong alihkan semua aset-aset yang kita ada di dunia ini, hantar ke akhirat sebelum kita mati masuk dalam kubur seorang-seorang. Jangan simpan harta kalian di dunia ini, jangan. Saya nak sebut, tolong alihkan sekarang. Jangan simpan harta kita atas dunia. Harta ni, yang kita cari ni bukan untuk di dunia. Harta ni mesti berada di akhirat. Rugi di kalangan kita. Cari harta, sampai hujung nyawa, dia mati masuk dalam kubur seorang-seorang. Dia tertinggal harta dia di atas dunia. Tak cerdik langsung dalam hidup. Dia cerdik sikit dalam hidup. Cari harta dia untuk siapa? Cari harta untuk kita kan? Bila kita cari untuk kita, tolonglah hantar ke akhirat. Jangan kita biarkan tertinggal di atas dunia. Macam mana nak hantar ke akhirat? Pos ke akhirat. Macam mana nak pos ke akhirat? Sedekah, zakat, kemudian hibah, wakaf. Ni semua ni cara bagaimana kita menghantar harta kita ke akhirat. Panggillah anak-anak kita balik. Dia sebut, kenapa balik? Ada benda penting. Semua kena balik. Sebut pada anak kita, balik. Bagi tahu pada anak kita, abah dah umur 65 tahun. Mak kamu 63 tahun. Misal contoh je. Bila abah mati, mak kamu mati, haram kamu semua berkelahi merebut harta pusaka yang ditinggalkan. Haram hukum dia. Sebut betul-betul pada anak-anak kita. Jangan kamu berkelahi. Kalau kamu berkelahi, sengsara aku dalam kubur. Bagi tahu terus-terang pada anak-anak kita. Kalau kalian nak suruh mak dan ayah kita ni sengsara dalam kubur, teruskan berkelahi tuan-tuan. Berebutlah harta pusaka tu. Tuan-tuan berebut harta pusaka tu, sengsara arwah ayah kita, sengsara mak kita. Ataupun kita tak peduli. Saya tak nak peduli lah ustaz. Biarlah siapa yang nak ambil, dia ambil je lah. Pun sengsara mak ayah kita dalam kubur. Pun sengsara. Kita mesti uruskan. Selesaikan urusan ini. Sebut awal-awal sebelum kita mati. Hibah terus ambil bahagian kami. Masing-masing ambil bahagian. Rumah ni jangan siapa ambil. Kereta tu jangan siapa ambil. Abah meninggal dunia, mak kamu meninggal dunia, itu milik abah dan milik mak kamu. Macam mana cara? Mari berjumpa dengan AJK Masjid. Bagi tahu pada AJK Masjid, saya mati, isteri saya meninggal dunia, saya wakafkan kereta rumah itu untuk masjid. Wakafkan untuk masjid. Masing-masing anak-anak kita dah ada rumah masing-masing kan? Dia cari sendiri dah dalam hidup dia. Rumah ni, kalau kita tinggalkan juga, mesti dia berkelahi. Dia bukan nak duduk pun. Dia bukan nak tinggal kat sini pun. Kejaya dia kat Kuala Lumpur. Kehidupan dia kat sana. Dan dia ada rumah sendiri. Rumah ni dia nak berebut je. Yang menyebabkan kita sengsara. Bagi tahu pada AJK Masjid, saya meninggal dunia, saya wakafkan rumah tersebut. Masuk je dalam kubur, berjumpa balik rumah kita yang kita tinggalkan itu. Tak percaya, cuba try mati sekali. Tak percaya. Berjumpa ke tak berjumpa? Dan masjid pula umum. Tak ada ahli qaryah. Kita ada rumah wakaf. Kita tak boleh buat masjid kat rumah wakaf tersebut. Dan kita tak perlu pun untuk kegunaan masjid. Tapi kita nak tukar wakaf tersebut kepada wakaf am, kepada wakaf khas, kepada wakaf am. Panjang perbincangan tersebut. Lalu kita kata, siapa yang nak beli rumah tersebut? Kita nak tukar, nak ambil duit tunai. Nak ambil duit tunai daripada rumah tersebut. Rumah tu harga 600,000. Kita tak jual 600,000. Dengan kereta tu,
kita jual 400,000 saja. Kemudian 200,000 lagi, harga siapa yang beli, dia wajib datang sembahyang berjemaah. Dan dalam masa yang sama, bila dia mati, rumah tu mesti diwakafkan kembali ke masjid. Kan akhirnya, harta orang Islam akan berkitar di kalangan orang Islam. Ni di kalangan kita, tercari-cari tu. Di kalangan kita. Akhirnya, banyak mana rumah-rumah yang kosong. Rumah-rumah yang dah ditinggalkan. Punca apa ditinggalkan? Kerana perkelahian yang belum berkesudahan. Kadang-kadang bergenerasi. Tengok di kampung baru Kuala Lumpur tu. Berapa generasi dah. Selagi tak selesai urusan orang yang hidup atas dunia, selagi itulah tak selesai dalam kubur. Tak selesai dalam kubur, tuan-tuan. Tuan-tuan nak rasa sengsara begitu, tuan-tuan teruskan. Tuan-tuan cari je harta benda atas dunia. Cari-cari sampai hujung nyawa. Orang tanya, cari untuk apa? Cari untuk bekalan hari tua, Ustaz. Sekarang tak tua lagi ke? Baru nak tua. Baru nak tua. Siapa yang ajar ni cari-cari untuk hari tua ni? KLWSP, Ustaz. KLWSP ajar kami simpanan untuk bekalan hari tua. Terjawab, jangan simpan untuk hari tua. Jangan. Bila kita dah tua, kita tak guna-guna pun harta tersebut. Tengok. Pandang di kalangan kita. Kita dah tua dah. Nak makan apa lagi dalam hidup ni yang kita tak makan? Nak makan daging tomahawk, gigi dah tak ada dah. Nak makan apa dia? Manis-manis. Dah ada kencing manis. Nak makan shell out, kita dah ada go out. Dalam hidup. Nak makan apa lagi yang kita nak makan? Duit banyak lagi ni, duit. Harta banyak lagi. Masa nak mati 2 minggu lagi. Masa nak mati. Tempoh nak mati hanya ada sebulan. Ataupun setahun. Ataupun 2-3 tahun saja lagi. Nak mati ni. Duit beratus ribu lagi dalam akaun bank. Menyesal kita nanti. Ramai mana orang kita dah pencen, balik kampung buat rumah besar. Untuk apa rumah besar? Di saat mana dia tua? Tak perlu lagi rumah besar. Tak ada orang pun nak tinggal dengan dia. Dah siap rumah besar, beli kereta besar pula. Nak masuk rumah baru ni. Tak puas hati lagi, kahwin isteri besar pula. Masuk rumah baru. Seminggu je masuk. Meninggal dunia dia. Dah kereta baru dapat pada isteri baru. Isteri baru pula, habis je dah kahwin dengan suami baru. Suami baru pula, petang-petang bawa kereta baru ni, round kawasan kubur kita. Kita dalam kubur tu memandang, macam-macam je kereta ni. Kalau dia round saja tak apa juga, dia horn tu sakit hati. Bila dia horn tu, rasa nak jadi hantu maklimah balik ke rumah dia. Jangan demikian. Pastikan dalam hidup kita ni, harta benda kita telah terhantar ke akhirat. Jangan simpan untuk dunia. Semua rezeki ni Allah telah agihkan siap di kalangan kita. Ni yang kedua. Yang ketiga dan yang akhir sekali. Malam ni saya nak sebut, perubahan diri kita, berubah akhlak. Mesti berubah akhlak. Tingkah laku kita. Biar nampak gaya kita ahli syurga. Semakin dalam kita ni semakin berusia, semakin nampak gaya-gaya ahli syurga. Saya nak minta sangat ayah-ayah yang berusia 60 tahun ke atas, datang masjid ni pakai serban. Mula ambil kain kapan tu, buat kain serban. Mudah dia panggil begitu. Biar kita mula siapkan pada diri kita. Orang tanya kenapa? Kumis kita pun kita nipiskan cantik-cantik. Kuku kita jangan panjang lagi. Kemudian badan kita biar bau wangi semerbak. Orang tahu ni ahli syurga yang datang. Dia sedang bersiap. Begitulah dia nak masuk dalam syurga Allah. Rupa dia mesti rupa ahli syurga. Setiap kali mana dia tak nak lagi dalam hidup dia untuk berbicara tentang dunia. Kesibukan dia berbicara tentang bagaimana di hadapan nanti. Bagaimana di hadapan nanti. Yang mesti sentiasa dibayangi dalam pemikiran dia. Ni akhlak. Mulut dia akan sentiasa bertaubat pada Allah. Tanda dia berakhlak. Mulut dia sebut, Allahumma gfirli ma qaddamtu wa ma akhartu. Mulut dia sebut, Ya Allah, tolong ampunkan dosa saya. Yang lepas-lepas, Ya Allah. Ma akhartu, dan yang akan datang nanti, Ya Allah. Wa ma asrartu, wa ma a'lantu. Yang jelas dan yang tersembunyi, Ya Allah. Wa ma anta a'lamu bihi minni. Dan semua dosa yang kamu tahu, aku tak tahu itu dosa, Ya Allah. Antal muqaddim wa antal muakhir. La ilaha illa anta. Subhanaka inni kuntu minaz zalimin.
Nangis teresak-esak dia. Ni dosa dia. Dosa yang pertama, dosa dengan Allah. Taubat. Dosa yang kedua, orang lelaki dosa dengan mak dan ayah. Orang lelaki, termasuk saya nak pesan malam ni. Dosa kita dengan mak dan ayah kita. Ramai mana mak dan ayah terasa hati dengan kita. Disebabkan dosa kita, orang lelaki. Kebanyakan demikian. Kita tak nak jaga mak dan ayah kita. Mak mertua kita dan ayah mertua kita. Padahal mereka merupakan pintu syurga bagi diri kita. Kita sibuk nak lepaskan pada orang lain. Patutnya, lagi mak kita tua, lagi ayah kita tua, kita berebutlah nak jaga. Tapi tak, kita sibuk jaga siapa? Jaga isteri dan anak-anak kita. Mak dan ayah kita, kita lepaskan pada orang lain untuk jaga. Terasa hati mak dan ayah kita. Mesti terasa hati. Mak ayah mesti terasa hati. Aku bela dia, aku jaga dia semenjak daripada kecil. Tiba-tiba dia bila dia besar saja, dia tak sibuk nak jaga aku. Dia sibuk nak jaga isteri dia. Sibuk nak jaga anak-anak dia. Aku dalam hidup dia, tak ada langsung peranan dia panggil demikian. Yang ni dosa tuan-tuan. Tuan-tuan mati di saat mana demikian, tak lepas tuan-tuan masuk dalam syurga Allah. Tak lepas. Tuan-tuan akan menyesal nanti. Dan termasuk saya, nak sebutnya demikian. Jangan singgung hati mak ayah. Orang perempuan, tolong jaga hati suami kalian. Tuan-tuan, orang perempuan ni, di antara dosa yang sentiasa dia buat dalam hidup, menyakitkan hati suami. Ini keadaan dosa yang terusan. Start daripada mula kahwin sampai hari ni. Suami sakit hati. Suami simpan dalam hati. Orang lelaki ni, belum kahwin, banyak mulut. Dah kahwin, mulut dia disimpan dalam hati. Orang perempuan, belum kahwin, tak ada mulut. Dah kahwin, mulut kat mulut dia punya. Bila mulut kat mulut, dia sakitkan hati suami dia. Suami dia simpan dalam hati dia. Berpenyakit hati suami. Penyakit apa? Penyakit takut bini, dia panggil begitu. Kena penyakit ni. Kenapa diam semua macam pernah kena semua? Nak sebutnya, kerana sentiasa ditengking, sentiasa bercakap kasar. Letak dalam tubuh badan masing-masing. Bila simpan saja dalam hati, satu hari isteri meninggal dunia. Agak-agak boleh masuk syurga? Tak adanya syurga. Tak adanya syurga. Orang perempuan dalam hidup kalian, tolong jaga hati suami. Jaga je hati suami kalian. Kalian jaga Allah, jaga hati suami, kalian boleh masuk syurga pintu mana kalian ingin masuk. Tapi bila kalian sakitkan hati suami, terbau-bau. Nyakit ini bau-bau. Sampai dia sanggup tipu mak dan ayah dia. Kerana semata-mata nak jaga hati isteri. Rela dia, isteri dia dah bagi ugutan. Engkau balik saja ke rumah mak engkau, kamu kahwin saja dengan mak engkau. Dia sebut pada mak dia, pada suami dia. Kamu bawa datang mak ke rumah nanti, kamu jaga sendiri. Dia sebut pada suami dia. Akhirnya suami dia terdiam ketakutan. Kadang-kadang suami ini jadi takut dengan isteri. Bila balik kampung, balik sorang-sorang, mak ayah tanya, mana isteri kamu? Mana anak-anak kamu? Dia banyak kerja mak. Dia tipunya. Padahal isteri dia sebut, saya tak nak balik ke kampung. Saya sakit hati dengan mak. Padahal dia tu akan bakal menjadi ibu pada orang lain pula. Yang ni penyakit. Penyakit yang mesti diselesaikan sebelum saat kematian kita dipanggil menghadap di hadapan Allah. Ini keadaan yang perlu kita lakukan dalam hidup kita. Dan yang akhir sekali, dosa kita dengan anak yatim. Dan juga orang miskin. Yang berada sekitar diri kita. Dosa ni jangan main-main tuan-tuan. Anak yatim ni, orang yang hampir dengan diri kita. Akhlak kita, mesti kita berakhlak dengan mereka. Sehingga kan Allah jadikan dengan ayat ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Kamu tahu tak siapa yang dusta pada agama? Orang yang tak peduli pada anak yatim. Dalam hidup kita ni mana kita peduli pada anak yatim? Masyarakat kita. Sampai anak yatim tu kena hantar ke rumah jagaan anak yatim. Zaman Rasulullah ada tak rumah jagaan anak yatim? Tak ada pun. Kerana sahabat-sahabat semua jaga. Semua jaga anak-anak yatim. Semua bakal jaga. Zaman kita ni, nak jaga anak yatim. 2-3 hari boleh lah. Lama-lama orang akan sebut, tu bukan nak jaga anak yatim. Nak jaga mak yatim. Ejekan-ejekan itu menjarakkan kita dengan anak yatim. Akhirnya anak yatim ni menadah tangan. Malam-malam, ya Allah,
Aku tak ada siapa lagi untuk mengadu kecuali pada kamu, ya Allah. Bergegar arasy Allah. Rasulullah kata, satu kampung itu, satu kawasan itu, Allah hilangkan keredaan pada kawasan tersebut. Nak sebutnya besar, anak yatim dalam masyarakat itu. Anak yatim ni bukan musim Ramadan je, bukan musim Syawal saja. Tapi anak yatim ni sepanjang masa mesti dikawal dan dijaga. InsyaAllah, bila kita boleh jaga demikian, kita akan selamat daripada suasana yang kita lalui pada saat sebegini. Saya rasa cukuplah malam ni. Saya pohon kemaafan panjang sikit cakap ni. Saya harap supaya semua yang hadir malam ni di kalangan ahli syurga Allah SWT. Kita berdoa pada Allah, kalau ada di kalangan kita seorang saja yang dihumban ke dalam neraka Allah, yang hadir malam ni, kita berniat untuk syafaatkan mereka. Dan kita berjanji untuk syafaatkan kehadiran-kehadiran di kalangan kita ini, agar Allah jadikan keberkatan terusan dalam hidup kita. Terima kasih di atas kesempatan yang baik ini. Mari kita berdoalah. Mudah-mudahan dengan doa kita ini diberi kebaikan terusan pada kita. Tuan-tuan, sebelum doa ni, saya suka nak sebut kat belakang nanti, ada saya karang beberapa buah kitab, termasuk kitab ni, Ru'yah Syar'iyah. Macam mana kita nak kesan, kena sihir tak kena sihir di kita. Saya terlibat dengan perawatan Islam ni. Tuan-tuan jangan jumpa dengan mana-mana bomoh. Jangan jumpa, tu bomoh. Tuan-tuan cari rawatan Islam dalam hidup kita ni. Cari orang-orang alim, orang soleh yang merawat dalam urusan kehidupan kita ni. Kalau kita dah jumpa doktor, penyakit tak tahu juga. Doktor kata tak ada penyakit. Ada benda lain tu yang berlaku. Jadi cari para alim ulama. Ataupun tuan-tuan sendiri baca ayat-ayat ni. Tuan-tuan baca ayat ni, ayat yang saya susun ni, di kalangan keluarga kita. Panggil dia anak isteri kita, letak atas tangan atas kepala, baca ayat-ayat ni. Ataupun baca ramai-ramai dalam keluarga. Waktu mana kita baca tu menggeletar, pening kepala, ataupun nak muntah, ataupun kita rasa pelik dalam bacaan yang kita baca ni, ada yang tertidur dan sebagainya. Itu tanda gangguan ataupun sihir ataupun saka yang berlaku dalam masyarakat kita, dalam keluarga kita. Saka ni masalah. Kalau siapa yang kena gangguan saka tu, sian pada dia. Masalah dia, bang badan dia pelik, dia nak menyendiri, dia jadi malam-malam mimpi ular, mimpi rumah yang lama dan sebagainya. Kemudian dalam hidup dia pun, tidur dia pun bunyi kak gigi. Gangguan saka ni sampai dekat nak mati pun terganggu. Gangguan saka ni sendiri. Jadi tuan-tuan baca je ayat-ayat ni, baca terusan. Mudah-mudahan dia akan pulih. Gangguan saka ni masalah. Tapi kalau kena gangguan pusaka, tak masalah langsung. Tu senyum-senyum je kita ni. Tu siapa yang kena demikian. Tapi saya nak cadangkan pada jemaah-jemaah, pakat-pakat lah di kalangan kita baca ayat-ayat sebegini. Saya karang lagi berapa buah lagi kitab. Antara kitab ni, persiapan menjelang kematian. Dekat nak mati, nak buat apa dia? Kita tahu dah, dekat nak mati. Ni susunan saya lah. Setelah mana saya kuliah dalam Radio ICAM, kemudian bila berubah kerajaan sebelum daripada ininya, saya ditahan daripada kuliah dalam Radio ICAM. Kemudian, lepas pada tersebut, saya karang kitab-kitab. Sekarang kitab-kitab ni lah, kitab di antaranya persiapan menjelang kematian. Dekat nak mati, kita nak buat apa dia dalam hidup kita ni sendiri. Alhamdulillah, tuan-tuan, bila tuan-tuan susun ikut je urutan ini, bila kita meninggal dunia, mudah-mudahan kita masuk dalam syurga Allah SWT. Bagi hadiah pada mak kita, sahabat-sahabat kita yang sakit dan sebagainya, bila kita ziarah orang sakit, saya cadangkan bagi hadiah kitab lebih baik. Daripada kita bagi durian, nangka, mempelam tu, kita bagi kitab macam ni, dia tengok je tajuk kitab ni, dia faham lah. Maknanya mati dah tu senang kita. Nak sebut tak tergamak sangat lagi. Jadi mudah-mudahan demikian. Saya karang berapa buah lagi kitab ni, kerana saya bangunkan ma'at tahfiz. Di belakang saya ni, ada lebih kurang 6 buah sekolah tahfiz. Yang saya tolong anak yatim dan orang miskin. Kita ambil mereka, kita tanggung mereka. Saya buat di Kedah ni, di Pulau Langkawi. Tuan-tuan pergi Pulau Langkawi tu, di antara Gunung Mak Cincang dengan Gunung Raya tu, saya beli tanah dan saya wakafkan tanah tersebut, bangunkan ma'at tahfiz di kawasan tersebut. Kemudian saya bangunkan juga di Kuala Terengganu. Ada seorang hamba Allah, dia wakafkan tanah seluas 8 ekar setengah pada saya. Kemudian saya bangunkan ma'at tahfiz. Di Kelantan saya buat tahfiz. Kemudian di Pahang saya buat satu lagi. Dan 2 lagi di Shah Alam. Saya sedang bangunkan. Dan saya tolong juga di Selatan Thailand. Selatan Thailand, bila bapa mereka ditembak mati, saya ambil anak-anak yatim piatu tersebut. Saya tanggung mereka menghafal Quran. Asalnya pelajar 22 orang je. Sekarang ada lebih kurang 840 orang pelajar yang menghafal Quran. Tiap-tiap bulan saya hantar dana
lebih kurang 30,000, 40,000 ringgit setiap bulan pada mereka. Macam mana cara saya buat? Saya suruh mereka bela lebah. Lebah tu hasilkan madu. Ni madu ni yang dihasilkan ini sendiri. Dan madu ni mereka letak depan mereka. Mereka bangun tahajud malam-malam. Mereka berdoa pada Allah. Dan madu ni mereka hantar ke Shah Alam. Saya gunakan untuk rawatan Islam. Tuan-tuan boleh gunakan untuk keluarga masing-masing. Minum air madu. Campur dengan air, suam. Kemudian masukkan dalam peti ais. Minum air tersebut. Rasulullah kata, siapa yang nak rasa air dalam syurga Allah di dunia ini lagi, minumlah air madu yang disejukkan. Dan Rasulullah sebut demikian. Ni ada madu ni, saya campur juga dengan susu kambing. Dan tuan-tuan boleh buat amalan-amalan yang terbaik lah. Kalau tuan-tuan tak boleh juga yang lain tu, tuan-tuan tolong ambil pamphlet je lah. Pamphlet sekolah saya. Pamphlet masjid. Saya sedang buat di Pulau Langkawi tu masjid. Dah naik dah 2 tingkat. Kalau tuan-tuan ada kelapangan, tuan-tuan pergi je mana-mana bank, berdiri depan mission bank tu, semayang sunat istiqarah dulu senang cerita. Nak infak ke tak infak? Nak derma tak derma? Niat untuk arwah ayah, arwah mak. Saya nak sangat dana. Sebab dah naik dah 2 tingkat. Rangka tu dah naik dah. Cuma atap saja lagi, belum siap lagi. Saya sedang siapkan kubah dan sebagainya. InsyaAllah. Mudah-mudahan tahun ni ke tahun depan ke siaplah bangunan masjid ni untuk kegunaan kawasan tersebut insyaAllah. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana iftah bainana wa bain qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Ya Allah, ya Tuhan kami, datang kami ke dalam tahun yang baru ini ya Allah. Di saat mana dosa-dosa kami masih menimbun ya Allah. Malam ini kami hadir di majlis ilmu ini ya Allah, menadah tangan pada kami ya Allah, agar diampunkan dosa besar kami dan dosa kecil kami ya Allah. Dosa yang sengaja dan dosa yang tidak sengaja kami lakukan ya Allah. Jadikanlah kehadiran kami ini ya Allah menjadikan penyebab di antara dosa-dosa kami terampun ya Allah. Jadikanlah saat mana kami melangkah keluar daripada kawasan masjid ini ya Allah, tiada lagi dosa-dosa kami yang kami tanggung dalam hidup kami ini ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, saat mana kami menadah tangan ini ya Allah, ada di kalangan kami sedang diuji dengan ujian penyakit-penyakit yang berpanjangan ya Allah. Kami tadahkan tangan sesama kami ini ya Allah, mengharapkan kesembuhan daripada penyakit yang dideritai disebabkan kehadiran di malam yang baik ini ya Allah. Ada di kalangan kami saat ini diseliputi dengan hutang piutang yang banyak ya Allah. Kami tadahkan tangan ini ya Allah, agar kamu tunjukkan jalan penyelesaian terhadap hutang piutang ini ya Allah. Saat mana kami menadah tangan ini ya Allah, ada di kalangan kami sedang berhadapan dengan ujian kekeluargaan ya Allah. Ada di kalangan kami yang belum menemui jodoh-jodoh yang baik ya Allah, sedang menunggu zuriat yang saleh dan salihah. Ada di kalangan kami yang sedang berantakan kehidupan kekeluargaannya ya Allah. Kamu jadikanlah kehadiran di malam ini menyebabkan penyelesaian terhadap masalah kekeluargaan itu ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, kamulah yang mengetahui apa yang terdapat dalam hajat-hajat yang baik di kalangan kami ini. Kamu penuhilah setiap permintaan di kalangan mereka ini ya Allah. Jadikanlah kami ini di kalangan hamba-hamba kamu yang saleh ya Allah. Jadikanlah kekeluargaan kami penuh dengan ketenangan dan kebahagiaan. Jadikan bumi ini bumi yang penuh dengan kebaikan dan ketaatan pada kami ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, izinkan bibir kami menyebut la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah di akhir perjalanan hidup kami nanti ya Allah. Saat terbujur kaku jenazah kami nanti ya Allah, kamu ampunkanlah dosa kami ya Allah. Saat mana dimandikan jenazah kami nanti ya Allah, kamu gugurkanlah dosa kami dengan guguran air merenjis di badan kami itu ya Allah. Saat mana dikapankan jenazah kami nanti ya Allah, kamu putihkanlah amalan kami lebih putih daripada kain kapan yang balut jasad kami itu ya Allah. Saat mana diusung jenazah kami untuk disolatkan nanti ya Allah, kamu pilihlah anak kami yang paling soleh ya Allah, yang akan mengimamkan solat jenazah kami nanti ya Allah, yang akan mengusung jenazah kami nanti ya Allah, yang akan membawa kami ke liang lahat nanti ya Allah. Saat mana kami mula diusung dan dibawa ke kuburan nanti ya Allah, kamu jadikanlah mereka-mereka yang soleh yang mengiringi jenazah kami nanti ya Allah, mendoakan perjalanan kami ke alam barzah itu ya Allah. Jadikanlah ya Allah
Saat mana diturunkan jenazah kami ke barzah nanti, ya Allah, kewangian yang indah yang datang daripada syurga kamu, ya Allah, raihan, bauan yang indah yang datang untuk kuburan kami nanti, ya Allah. Kamu lapangkanlah kubur kami, ya Allah. Kamu wangikanlah kubur kami, ya Allah. Kamu jadikanlah kubur kami di antara taman-taman syurga, ya Allah. Jangan kamu jadikan kubur kami di antara kawah pada kawah-kawah neraka, ya Allah. Ya Allah, di malam pertama kami di barzah nanti, ya Allah, kamu ketemukanlah kami dengan arwah ayah kami, arwah datuk nenek moyang kami, arwah pasangan hidup kami, arwah anak-anak kami, arwah-arwah yang telah meninggal dunia sebelum daripada kami di Illiyin, ya Allah. Saat di tahun baru sebegini, ya Allah, kerinduan itu seringkali bertandang dalam hidup kami, ya Allah. Rindu saat kami membesar di atas dukungan arwah ayah kami dahulu, ya Allah. Rindu saat kami tertidur di atas ribaannya dahulu, ya Allah. Rindu saat tangan-tangannya mengusap di kepala kami dahulu, ya Allah. Rindu saat mana kami mengaminkan doa arwah ayah kami dahulu, ya Allah. Rindu saat kami melekapkan muka kami di dadanya, ya Allah, bercerita tentang perjalanan hidup kami ini, ya Allah. Rindu saat kami membesar dalam kekeluargaan itu, ya Allah. Rindu, ya Allah. Kamulah yang mengetahui betapa rindunya kami pada mereka yang telah meninggal dunia itu, ya Allah. Kamu jadikanlah kerinduan ini menyebabkan kuburnya di antara taman-taman syurga, ya Allah. Kamu angkatkan darjat mereka setinggi-tinggi darjat, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunkanlah dosa kami terhadap kedua ibu bapa kami, ya Allah. Khususnya dosa kami terhadap ibu kami, ya Allah. Seketika dahulu, ya Allah, kami mengakui kami pernah bercakap kasar di hadapan ibu kami, ya Allah. Pernah, ya Allah, kata-kata kami ini mengguriskan hati ibu kami, ya Allah. Pernah kami membentak-bentak kata-kata ibu kami, ya Allah. Pernah, ya Allah, dalam hidup kami ini kami melukakan hati ibu kami, ya Allah. Kami tidak sengaja, ya Allah. Kami tidak sengaja melukakan hati ibu kami, ya Allah. Ya Allah, kerana dosa-dosa itukah pula, ya Allah, yang menyebabkan hidup kami seringkali berantakan, ya Allah. Kerana dosa-dosa itukah pula, ya Allah, kami seringkali diuji dan diuji dengan ujian-ujian yang berterusan, ya Allah. Kerana dosa-dosa itukah pula, ya Allah, salat kami tidak sekhusyuk dahulu, ya Allah. Kerana dosa-dosa itukah pula, ya Allah, semakin jauhnya rezeki-rezeki yang kamu berkati dalam hidup kami, ya Allah. Kerana dosa-dosa itukah pula, ya Allah, yang menyebabkan sukar untuk kami bangun tahajud di malam hari, ya Allah. Kerana dosa-dosa itukah pula, ya Allah, yang menyebabkan doa-doa kami tidak didengari lagi di sisi kamu, ya Allah. Ya Allah, seburuk mana pun kami ini, ya Allah, sejahat mana pun kami ini, ya Allah, sejijik mana pun dosa yang pernah kami lakukan di dunia ini, ya Allah, pandanglah kami dengan pandangan rahmat kamu, ya Allah. 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 Rabbana alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaika al-masir. Rabbana ja'alna muqimas salah wa min dhurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.